Oh, hello YouTube. Welcome to my home studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang aku janjikan, hari ni aku nak buat tutorial macam mana nak buat studio recording ataupun simple recording dekat rumah sahaja. Dengan tutorial ni mungkin korang akan tahu macam mana nak buat cover atau mungkin korang nak buat podcast ke, cakap, nyanyi, anything. So aku akan ajar korang macam mana nak buat cara-cara rakaman dekat rumah sahaja. So jom, let's go. Okay, so first things first, benda paling penting dalam nak buat rakaman ni adalah budget. So mungkin korang akan terfikir, kalau aku buat benda ni, will it give benefit to me or not? Well, to me, bagi aku akan spend kat benda yang aku rasa akan buat aku happy. Because it's my passion. Macam sebab aku dah memang minat. So memang aku rasa kalau aku beli benda ni, mungkin aku boleh generate income, mungkin tak. Tapi sebab aku suka, sebab tu aku buat. Budget adalah benda paling penting untuk studio recording. Sebab kau perlukan budget yang agak tinggi, tapi ada juga yang budget yang agak rendah untuk membuat setup-setup yang workspace yang kau perlukan untuk rakam video-video korang. Bukan bila korang dah buat, mungkin kau boleh generate income. Maksud aku contoh, lagu-lagu yang kau nak record tu, mungkin kau boleh publish dekat all music platforms macam iTunes, Spotify and SoundCloud and macam-macam lah. Tapi terpulang kepada sendiri. Macam aku free, aku just post on YouTube, on my covers. Terpulang pada masing-masing. So, insyaAllah aku akan tolong korang. Secondly adalah dia punya konsep. So, konsep yang aku gunakan adalah video. So, di mana video ni aku akan pecahkan kepada dua. Iaitu cabang yang pertama adalah video, rakaman itself. And also yang kedua adalah dia punya audio. Bagi aku, audio dengan video adalah benda-benda yang berlainan. Dan aku akan campurkan dalam editing software di mana ia akan jadi satu hasil yang kualiti. Sebagai contoh, kau dah rakam kat kamera and kau dah rakam dekat laptop and then kau akan gabungkan dalam editing software. That is what I mean. Okay, so dalam bentuk audio, okay, so audio ni dia ada 3 benda yang kau kena tahulah. Untuk 3 benda ni adalah, yang pertama adalah audio interface. Sabar dulu, nanti aku explain. Yang kedua adalah DAW ataupun Digital Audio Workstation ataupun Workspace. And also yang ketiga adalah monitor. Okey, ini adalah 3 benda yang penting untuk merakam audio. Okey, so yang pertama adalah audio interface. Okey, audio interface ni adalah medium di antara mikrofon yang kau rakam ni dengan kau punya laptop ataupun DAW. Macam contoh mic ni dia ada kabel yang berlainan. Contoh kabel XLR kau tak boleh connect dengan laptop. So kau kenalah ada medium iaitu audio interface. Audio interface ni ada pelbagai. Apa yang saya gunakan adalah saya gunakan Behringer Euphoria UMC 202HD di mana dia ada 2 input ports and also direct monitoring and ada 2 output kat bawah. Behringer UMC 202 aku ni adalah USB, so dia adalah connecting USB ke dalam aku punya MacBook. So, audio interface ni ada pelbagai. Sebagai contoh, dia ada brand-brand yang agak expensive tapi dia ada yang budget. So korang boleh lah shop dekat Lazada ataupun any music stores yang korang rasa terdekat dengan korang. Okay, itu adalah yang pertama. Yang kedua pula adalah DAW ataupun Digital Audio Workspace. Di mana DAW ni adalah kau punya PC ataupun laptop. Macam aku menggunakan MacBook Air ataupun Mac OS di mana dia running on software. Okay, so software yang aku gunakan adalah software GarageBand which comes free dengan semua Apple devices sebab dia adalah satu app yang decent bagi aku di mana aku gunakan app ni untuk merakam aku punya cover semua. Macam ada korang yang ada iPhone dekat rumah mungkin ada GarageBand dekat iPhone. Tapi untuk Mac OS and iOS dia ada different. Mac OS lagi advance daripada iOS punya GarageBand. GarageBand kat iOS tu kira basic lagi and GarageBand dekat Mac OS ni adalah advance sikit untuk aku yang gunakan lah. Okay. Dia ada banyak lagi software-software yang orang guna. Sebagai contoh Logic Pro X, Ableton Live, macam-macam lah. Software ni adalah di mana kau record kau punya covers. Kau punya record kau punya rakaman tu lah. So, bila kau dah rakam, settle rakam, kau mesti nak kena export. Dah habis export tu, dia akan jadi satu final product di mana kau punya hasil rakaman tu akan siap. Bila kau punya rakaman tu dah settle, baru kau boleh gabungkan dengan video yang akan datang. So, itu nanti aku akan explain. Okay, so dah habis DAW ataupun kau punya software, akan masuk kepada yang ketiga iaitu monitor. Okay, dah settle cucuk dalam audio interface, dah masuk dalam DAW, kemudian dia mesti kau nak dengar hasil kau, betul tak? So, monitor ni adalah speaker ataupun headphones di mana kau akan monitor kau punya hasil daripada kau punya rakaman. Tetapi
terpulang kepada masing-masing nak pakai speaker atau headphones. Dia adalah dua option yang berbeza. Okey, tapi seperti macam aku ni, aku nak cakap. Macam kalau aku pakai speaker masa aku tengah bercakap dekat mikrofon, nanti mikrofon ni dia akan tangkap suara speaker tu, nanti dia akan jadi bunyi macam tu lah. Tapi tu explanation dia lah. So dia ada dua media yang berbeza. Okay, lepas tu dah settle tiga-tiga tu, iaitu dah settle monitor, dah settle audio interface, DAW. Kau boleh record dah. Kau record gitar kau, record kau punya nyanyi ke mic, and then dah settle. Dia akan jadi satu produk yang terakhir di mana kau akan export kau punya lagu tu, sama ada kau nak distribute dekat mana-mana music platform ataupun kau nak audio tu untuk combinekan dengan video kau. Maksudnya bila kau dah export kau punya audio tu sama ada dalam bentuk wave ataupun MP3 file, kau dah boleh gabungkan dengan kau punya video yang kau dah rakam. Okay, so itu dah settle bahagian audio. Okay, so aku harap korang faham. Lepas ni korang dah boleh try record. Untuk yang bahagian video pula, untuk aku, video terbagi kepada dua, iaitu kamera dan juga software. So kamera ni adalah alat yang akan merakam kau punya rakaman video. So kamera yang aku gunakan adalah Canon EOS M50 yang aku guna sendiri sekarang. And also aku gunakan abang aku punya, iaitu Nikon D5300, di mana dia boleh mampu record 4K punya resolution. Kenapa aku cakap aku bahagikan audio dengan video? Maksud aku, tengok kamera ni quality mikrofon ni tak bagus. Melainkan kau ada external microphone di mana kau akan cucuk dekat bahagian tepi kamera ni, dia ada satu port untuk mikrofon. Lepas tu kau boleh lah guna mic external macam Rode. Tapi aku separate kan. Aku guna mikrofon yang aku guna ni, and nanti aku gabungkan dalam editing software. Tu maksud aku. And then kamera juga dia perlukan lighting. Macam contoh sekarang ni aku ada lighting macam-macam. Kat satu bilik ni aku letak lighting. Sebab lighting ni adalah benda paling penting. Lighting dan juga angle. Kau kena angle yang betul-betul. Make sure straight, flat, and pandai-pandai lah kau jaga. And also yang kedua selepas kamera adalah software. Software untuk editing ni adalah paling penting. Software yang aku editing video adalah aku gunakan DaVinci Resolve 16. Yang bukan pro lah, aku guna yang basic je, free. So korang boleh lah guna DaVinci Resolve 16. Dia agak advance, tapi kalau korang dah biasa, korang boleh gunakan dengan mahir. So dia juga ada macam-macam software. Ada Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, and also paling basic yang korang boleh buat dalam phone adalah iMovie. iMovie ada dekat iOS dengan Mac OS. So memang macam-macam iMovie ni boleh buat. Tapi iMovie ni actually dia limited juga. Maksud aku DaVinci Resolve, Adobe Final Cut Pro, semua tu dia ada dia punya specialty masing-masing. Dia ada unlimited things yang kau boleh buat. Tapi kalau kau nak unlimited things, mestilah kau kena guna yang pro. So dalam kau punya editing software ni adalah di mana kau gabungkan audio yang kau dah record tadi, kau akan gabungkan dengan video yang kau rakam sekarang. Itulah dinamakan syncing. Syncing ni maksudnya kau nak samakan apa yang mulut kau ni cakap, ataupun gitar kau picking, ataupun drum kau ni dengan audio yang kau rakam. Sebab dia kan separate. So kau nak gabung kau tu. So dia ada cara dia. Cara aku adalah di mana kau akan tepuk. So nanti kat rakaman ni dia akan nampak aku tepuk, and audio ni dia akan tangkap satu amplitude yang tinggi. Di mana amplitude tu, wave dia akan berlainan dengan amplitude lain. So nanti kau boleh samakan amplitude tu selari dengan video yang aku rakam aku tepuk. Okay, so dah settle video and audio. Itulah cara dia bila kau dah siap kau punya final product. So itu je lah daripada aku. So untuk recap semuanya, aku akan recap. Video and audio adalah benda yang separate. So video rakam pakai kamera, settle, masukkan dekat dalam editing software. Tapi make sure kau buang dia punya audio. Tak payah pakai audio dia. Lepas tu pecah ke cabang kedua. Audio kau rakam pakai software apa-apa. Macam aku pakai GarageBand. And then kau rakam pakai audio interface. And then kau dengar pakai monitor. So 3 benda tu ingat. And then export kau punya recording. And then jadikan dia file, di mana file tu kau akan masukkan dalam kau punya recording editing software, and kau akan selarikan, and then jadi produk kau. And then dalam editing software tu kau boleh guna creativity kau masing-masing untuk edit text atau buat intro sendiri. Terpulang masing-masing. Kau nak buat zooming effect, kau nak buat apa-apa, terpulang. Itu adalah idea masing-masing. Macam aku, seperti cover Detective Conan aku ada baru belajar satu teknik untuk zooming dalam
video tu biar dia nampak dia smooth dia. So tak adalah video tu static. Okay. So aku harap benda ni boleh membantu korang. Kalau tak faham lagi, sila bagi komen dekat bawah. And also aku akan tolong korang lagi kalau korang tak faham betul-betul. Aku akan bagi video lagi, explanation macam mana aku buat dekat mini studio aku ni. Okay, so guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.